Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika di luar sana. Apa khabar anda waktu PKP ini? Seronok? Ya, boring kan? Okey, sebab itulah kami buat banyak video. Hari ini kita nak bercerita tentang sebuah kereta yang menjadi idaman ramai orang. Orang kaya, MLM, ejen Zulian, Huawei, Kuku, orang biasa, kerani pejabat tanah pun semua mengidam nak beli, termasuklah saya. Cuma dia mahal. Tapi dari segi supercar, dia tidak mahal sebenarnya. Kereta apa tu? Sebelum kita meneruskan video ini, tolonglah tekan subscribe, tekan like, tekan butang loceng dan segala jenis mak nenek butang yang ada di bawah sana. Beberapa minggu lepas kami ada membuat video tentang kenapa Nissan GT-R ni sangat power. Dan dalam video tu kami cakap Nissan GT-R ni adalah supercar paling murah yang boleh kita beli dalam pasaran. Ramai yang argue tapi ramai yang tidak check. Sebenarnya memang dengan 565 horsepower pada sebuah enjin 3.8 liter pada harga 500-600 ribu unregister, kereta tu memang murah, tidak boleh dinafikan lagi. Tetapi kita nak cerita sesuatu yang baru pada hari ini. Nissan GT-R Nismo. Betul tuan-tuan, dulu dia keluar 2014, cuma baru-baru ni, lebih tepatnya last month, dia keluar yang version yang paling baru, 2021. Okey, Nissan GT-R. Sebenarnya Nissan GT-R ni dah lama, terlalu lama dalam pasaran, dah 13 tahun. Kalau mengikut standard industri Jepun, kereta ni dah terlalu tua untuk satu generation. Tetapi, kita kena ingat, kereta-kereta macam GT-R ni nak buat kos dia sangat tinggi. Dan untuk menggantikan 100% kepada model baru, kos dia juga sangat tinggi dan keadaan Nissan sekarang memang tidak mengizinkan. Lagi satu, kalau korang ingat, dia orang tengah plan nak buat ni Nissan 400Z Proto or something macam tu lah. Jadi either tu, nak ganti GT-R atau buat yang ni yang baru. Jadi, tidak dapat tidak, Nissan GT-R Nismo 2021 ni merupakan petanda bahawa Nissan GT-R yang sekarang ni akan nak sampai dah hujung hayat dia. Maksudnya sama ada ditamatkan ataupun diganti dengan model yang baru. Nissan GT-R Nismo. Nissan GT-R Nismo. Barulah betul, bukan macam dulu ada jual apa tu. Nissan Almari Nismo. Takkan Almera nak buat Nismo? Itu tak apa lagi. Nissan Serena Nismo. What the heck? MPV kot. MPV Nismo. Enjin, dia masih pakai enjin yang sama, 3.8 liter V6 twin turbo. Cumanya turbine untuk model Nismo ni, dia menggunakan turbo yang sama digunakan pada kereta perlumbaan Nismo dalam kelas GT3. Apa lagi dia buat? Dia punya gearbox. 6-speed gearbox Getrag ni, kalau sebelum ni memang dah 2 clutch, dah cepat penukaran dia. Yang ini, dia lagi cepat. Nampak tak? Bersungguh dia nak bagi orang sedap bawa Nismo ni. Apa lagi? Steering dia. Steering feel GT-R ni antara, kalau kita baca komen-komen pemilik ataupun orang-orang yang dah pernah bawa supercar, GT-R ni antara steering feel yang paling sedap di kalangan supercar dalam kelas dia. Tapi untuk Nismo, dia sedapkan lagi. Dia rigidkan lagi, dia lebih sensitifkan feel steering tu kepada pemandu. Dan kalau untuk anda yang tidak tahu, GT-R dia masih pakai hydraulic pump. Berbanding kebanyakan kereta-kereta moden dan supercar moden yang pakai EPS, Electric Power Steering kan, dia pakai hydraulic. Maknanya apa? Maknanya dia setaraf dengan Alza. Memanglah power GT-R kot. Dan untuk korang yang tak tahu, Nissan GT-R ni brake dia tu, brake depan dia tu merupakan brake paling besar pernah dipasang pada kereta production daripada Jepun. Berapa saiz dia? 410mm dengan 6 port kat depan tu. Brake tu pun pakai carbon ceramic tau. Depan 6 port, belakang 4 port. Brembo ke tu? Memang Brembo. Cuma yang ini dia buat dengan color kuning dan color tu sendiri memang special. Tahu sebab apa? Dia boleh tahan kepanasan sehingga 982 darjah Celsius tanpa menyebabkan brake tu luntur ke kan, macam korang beli kat kedai aksesori tu, yang beli cak ayam sana tu, mana sama. Ada lagi, dia punya suspension. Biasalah kalau kereta-kereta special ni, biasanya suspension dia pun special. Walaupun GT-R tu sendiri suspension dia dah bagus, dah sedap, tapi biasalah dia tetap kena upgrade lah bila kita nak buat satu varian yang baru. Untuk GT-R Nismo ni, dia menggunakan Bilstein Damtronic. Dia punya suspension ni jenis adaptive suspension.
Dia memang dah dikaji khusus untuk model ini sahaja. Dan untuk pengetahuan anda juga, chassis asal GT-R ni diperkuatkan dan sebenarnya chassis ni 10% lebih kuat berbanding GT-R biasa. Dan sebagai perbandingan, pada 2014 dia keluar GT-R Nismo dulu, pecutan dia 0 to 60 mph ialah 2.8 saat. Tetapi untuk yang model baru ni 0 to 60 mph berapa? 2.5 saat. Top speed dia berapa? Ambo, Gang RZ tanya dah. Top speed dia tak laju sangat, 330 km sejam. Mestilah ada kereta special kot. Kalau kita tengok dekat bahagian depan, sebenarnya kereta ni secara keseluruhan dia banyak menggabungkan peralatan carbon fiber, gentian karbon. Sebab carbon fiber ni selain daripada kuat, dia ringan. Okey, itu yang penting. Kereta laju kena ringan lah, berat-berat buat apa? Okey. Bonnet depan tu memang carbon fiber walaupun dia colourkan dengan warna body. Yang boleh nampak tu dekat dia punya vent udara dekat kiri dengan kanan tu. Lepas tu dekat fender pun sama. Dia letak vent carbon fiber. Bumper depan tu dekat lower end part itu pun carbon fiber. Dan nak bagi dia identical sikit, dia letak garis warna merah. Barulah Nismo. Bahagian belakang pun sama. Kalau kita nampak paling jelas dia punya spoiler tu lah. Spoiler tu tak sama dengan spoiler GT-R biasa. Itu pun carbon fiber. Bonnet lid atau bonnet terang tu, bonnet tu yang color badan tu, itu pun carbon fiber. Dekat bahagian bawah bumper tu, dekat bawah section, itu pun carbon fiber. Dan untuk meringankan lagi kereta ni, dia punya exhaust tu semua dia perbuat daripada titanium, bukan besi biasa. Daripada tepi boleh kenal, mana tak boleh kenal. Yang pertama dia punya side skirt bawah tu sama daripada carbon fiber. Lepas tu dia buat satu lining warna merah. Rim dia sama 20 inci tapi design dia tidak sama berbanding GT-R biasa. Rim ni forged alloy yang dibuat oleh Race 20 inci dengan tayar yang special dibuat oleh Dunlop. Dunlop buat khusus untuk GT-R Nismo ni saja. Apa lagi yang lain? Dia punya side mirror. Perasan tak? Dia ada line warna merah tu. Itu side mirror Nismo. Oh, sebelum saya terlupa, ada satu lagi. Dia punya bumbung. Bumbung dia pun carbon fiber, tuan-tuan. Bila kita masuk dalam GT-R ni, barulah kita nampak bahawa kereta ni sebenarnya memang dah lama. Dia tak seiring dengan kereta-kereta baru yang ada dalam pasaran. Yelah, kereta baru sekarang dengan banyak gadget, banyak digital sana sini kan. Kereta ni memang, kita tahu kereta ni dah lama. Cuma dia diperbaharui dengan beberapa peralatan. Contohnya dia punya seat. Seat dia ni, saya tak tahulah berapa ratus ribu kalau nak beli seat dia saja. Recaro carbon fiber dengan dia punya ada red insert macam tu. Dia punya dashboard atas tu semua dia balut dengan Alcantara. Dia punya roof lining pun sama, dia balut dengan Alcantara. Steering dia pun sama, dia balut dengan Alcantara. Lepas tu dia ada center mark dekat tengah lah. Kemudian meter dia tu kat dalam dia ada, cuba tengok. Nampak? Dia ada tulis Nismo. Okey, dan segala peralatan kosmetik, seat dalam apa semua tu berjaya mengurangkan berat GT-R ni sebanyak 41 kilo. 41 kilo masih menjadikan GT-R ni 1700 kilo berat keseluruhan dia. Kalau dalam standard hari ni, berat ni nak oi. Tapi mengikut engineer Nissan, 1700 kilo ni adalah ideal untuk berat Nissan tu dan power dia dan traction dia. Itu kata engineer. Kau nak kena dengar kata engineer ke kata pakar-pakar daripada Facebook? Okey, jadi itulah tadi segalanya tentang Nissan GT-R Nismo 2021. Mungkin ramai yang tanya, berbaloi ke tidak beli Nissan GT-R Nismo ni? Power lebih 35 horsepower je berbanding GT-R biasa. Berbaloi atau tidak kena tengok harga dia berapa. Harga dia berapa? Kita tak dapat nak jangka untuk harga Malaysia, tapi kita boleh letak harga anggaran. Di luar negara, kereta Nissan GT-R Nismo ini lebih mahal daripada Lamborghini Huracan, lebih mahal daripada Porsche 911 Turbo S, lebih mahal daripada McLaren GT. Dan contohnya Nissan GT-R Nismo ni sama harga dengan dua buah Nissan GT-R biasa. Dan kalau masuk ke Malaysia, anggaran harga dia mungkin 2 juta atau lebih. Kereta GT-R Nismo ni memang dia design untuk sebuah kereta track tapi legal dibawa on the road. Tetapi kalau 2 juta, kalau tanya saya memang tak berbaloi langsung. Mesti ramai yang setuju, terutamanya kepada bangsa baik beli. Okey,
1, 2, 3 bangsa baik beli, sila komen dekat bawah. Tapi sebelum komen tu, jangan lupa ada yang belum subscribe, tekan like dan juga tekan loceng. Baik beli apa? Baik beli apa?